أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله. بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri dan berkata, ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakannya dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya. Dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini. Maha suci engkau ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah. Ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang demikian ini selama-lamanya, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukum-hukumnya, kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduh-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya
di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat melimpah belah kasihannya, tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta merupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24. Pada juzuk yang ke-18 bermula ayat 11 sehinggalah ayat 22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan hukum kelima dalam siri hukum-hukum dalam surah An-Nur. Hukum yang diceritakan dalam ayat yang kita bacakan ini tentang hadisu ataupun kissatul ifki. Perkataan ifkun maknanya bohong. Apakah sama dengan perkataan kazibun? Kazib juga makna bohong. Ifkun, ia suatu pembohongan yang lebih besar. Kerana ia akan melibatkan maruah dan melibatkan kemuliaan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Ia satu kisah yang dinamakan sebagai fitnah zina, yang dicanangkan oleh orang munafik dan disambut oleh orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang tergesa-gesa dalam menghukum manusia, yang terus membenarkan sebarang fitnah ini sehingga ianya berleluasa dalam masyarakat. Kisah ini menjadi pengajaran kepada umat Islam semuanya supaya tahu apakah sikap kita dalam menghadapi mana-mana tuduhan-tuduhan yang tidak betul atau tidak baik kepada orang yang baik, kepada orang yang soleh. Kalau kita lihat sebab turun ayat ini, ayat ini dia ada sebab turunnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh kerana ayat ini berkait khusus dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibu sekalian orang beriman. Aisyah menceritakan bagaimana ayat ini turun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak musafir maka dia akan mengundi antara isteri-isterinya. Lalu keluarlah giliran aku. Artinya keluar undi aku. Mengundi dengan semua isteri siapa yang akan teman Nabi SAW bermusafir. Lalu keluar undi yang tadi memihak kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka aku keluar bersamanya dalam satu peperangan, nama peperangan Bani Mustalik ataupun peperangan Muraisyin. Maka aku keluar perang. Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, peperangan ini berlaku selepas turunnya ayat hijab. Maka aku dibawa menaiki seekor unta yang ada rumah di atasnya. Ini ada haudash, rumah kecil di atasnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesudah selesai peperangan, maka kami berhenti di satu tempat untuk menunaikan hajat masing-masing, berehat dan sebagainya. Maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah selesai dan demikian para sahabat, maka diisytiharkan keberangkatan. Lalu kata Aisyah, ketika mana kami dah nak berangkat, meninggalkan tempat rehat tadi, menuju pulang ke Madinah, aku merasai dadaku. Maka aku dapati aku kehilangan sesuatu, kalungku. Itu kalung daripada Yaman, pemberian ibunya. Lalu aku kembali ke tempatku bagi mencari kalung yang hilang, sehingga aku menemuinya. Dan bila mana aku pulang kembali,
maka rombongan Rasulullah telah pun berangkat. Maka aku tunggu di tempat tersebut. Dalam keadaan ketika itu aku masih muda, kata Aisyah. Masih muda lagi. Dan mereka telah meninggalkan aku. Dengan menyangka aku sudah pun berada di dalam tunggangan ataupun kenderaan tersebut. Maka ketika mana aku menunggu, semoga mereka berpatah kembali. Maka aku mula mengantuk. Lama tunggu sampai mengantuk. Tiba-tiba aku lihat seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani, yang merupakan tentera yang berada di barisan akhir sekali. Pada waktu itu dah masuk malam. Maka dia datang sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak cakap apa-apa. Dia cuma boleh tengok aku dan dia mengenali aku sebelum turunnya ayat hijab. Lalu bila melihat aku, ketika mana kata Aisyah, aku masih lagi tertidur mengantuk. Lalu kata Safwan bila melihat Aisyah, dia kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana musibah tertinggal ni. Tanpa berkata sepatah apa-apa pun. Kata Aisyah, dia tak cakap apa pun. Dia tak tegur aku, tak tanya khabar aku. Dia cuma sebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia menurunkan untanya. Dan aku menaikinya. Dan dia memandunya. Dia nyeret tadi-tadi. Sehinggalah kami sampai kepada kumpulan tentera Nabi SAW. Dan waktu itu sudah pun hampir zuhur. Ataupun waktu itu ketika mana? Waktu zuhur. Jadi daripada malam sampai zuhur. Baru sampai ke tempat Nabi SAW. Maka ketika itulah tersebar berita. Yang tidak aku ketahui tersebar. Kerana berita itu kata Aisyah sudah tersebar sebulan. Lepas sebulan sampai Madinah, Aisyah ingat tak ada apa-apa. Tetapi di Madinah sudah pun hiruk pikuk fitnah. Kata Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Bahawa Aisyah ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Hanya kerana melihat Safwan membawa Aisyah pada kenderaan, di mana Aisyah menceritakan bagaimana ditinggalkan sebab ditinggalkan. Maka kata Aisyah, aku pun tak tahu apa. Tak tahu apa. Sehingga aku rasa sakit. Satu hari aku rasa sakit. Ketika mana tersebar fitnah yang menuduh aku perkara yang bukan-bukan. Dan kesakitan aku ini juga menambahkan keraguan mereka. Dah sakit pula. Ragu mereka. Untuk membenarkan fitnah tersebut. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW jinak kepadaku sebagaimana sebelum ini. Bila Nabi masuk menemuiku dah tak mesra macam dulu. Tak nampak macam mesra. Dan Rasulullah beri salam kepadaku lalu berkata, Kaifatikum? Macam mana keadaan? Kaifatikum? Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, aku tak mengesyaki apa-apa. Tapi melihat Nabi SAW tidak berapa mesra. Dan satu malam menjadi kebiasaan kami kalau qada hajat, kami akan qada hajat jauh. Dan aku keluar bersama dengan Ummu Mistah menemaniku. Ketika itu belum ada tandas kat rumah. Jadi kalau nak qada hajat di tempat yang jauh. Maka menemaniku ialah Ummu Mistah ke tempat kami qada hajat. Kami tak akan qada hajat di siang hari. Kami qada hajat malam hari. Supaya tidak dilihat oleh lelaki. Dan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mana aku bertolak dan aku bersama dengan Ummu Mistah, tiba-tiba Ummu Mistah memaki anaknya sendiri. Dia kata celaka anakku tu. Lalu kata Aisyah, kenapa kata celaka anakmu sendiri? Maka jawab Ummu Mistah, dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Apakah kamu tak dengar? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, apa yang dikata? Lalu kata Ummu Mistah, ibu pada Mistah bin Usasah, yang merupakan anak sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ibunya sepupu Abu Bakar. Lalu kata Ummu Mistah, dia telah mengatakan kamu berzina dengan Safwan. Lalu kata Aisyah, sakitku mula bertambah. Aku sakit tak baik lagi. Fazdattu maradan ila maradi. Maka bertambah tekanan aku dan bertambah sakit aku. Lalu aku pulang ke rumahku. Dan Nabi SAW datang menemuiku lalu memberi salam. Dan bertanya sebagaimana biasa. Kaifatikum? Apa khabar kamu? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah kedua ibu bapaku. Nabi kata, ya, boleh pulang. Dalam keadaan Rasulullah tidak mendekati aku. Tak dekat, tak bercakap melainkan sepatah dua. Tak mesra. Lalu kata Aisyah, aku minta pulang. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan. Dan aku pulang untuk mendapat berita sebenar daripada kedua ibu bapaku.
Lalu aku mendatangi kedua ibu bapaku dan aku berkata kepada ibuku, wahai ibuku, apa yang manusia kata tentang aku? Lalu kata ibunya, ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai anakku yang tersayang, hawwini alaik, bertenang, jangan bimbang apa-apa. Bila mana kamu ni orang yang disayangi, pasti ramai yang mencemburui kamu. Sebab kamu ni disayangi, kamu ni orang yang mulia, pasti ramailah pencemburu-pencemburunya. Maka ibunya juga menganggap ni cerita orang cemburu lah. Ni cerita orang benci pada kamu. Lalu aku berkata, subhanallah, apakah manusia bercakap tentangnya? Yani tentang hal, tuduhan. Lalu aku menangis pada malam itu sehinggalah subuh hari. Sehingga air mataku senantiasa keluar. Dan aku tidak lena tidur. Sehinggalah keesokan hari aku terus menangis. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan kaum keluarga terdekat. Dengan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Ketika mana wahyu belum turun. Sebab masing-masing menunggu wahyu. Kata Aisyah, aku tidak berharap wahyu turun sebab aku ni orang kecil je. Bukanlah orang besar. Maksudnya bukanlah orang yang ada keutamaan di sisi Allah pada sangkaan Aisyah. Cukuplah Rasulullah bermimpi, sudahlah mimpi bahawa aku tak bersalah. Itu harapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Manakala Nabi SAW bermusyawarah dengan keluarga terdekat. Nabi tanya pada Ali, Nabi tanya pada Usamah. Usamah ialah cucu angkat Nabi SAW. Lalu kata Usamah, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengetahui, aku tidak mengetahui tentang keluargamu melainkan baik-baik berlaku. Tidak mungkin berlaku, dia orang baik. Dan keluargamu keluarga orang yang baik. Adapun Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, janganlah susah hati sangat, perempuan kan ramai. Tak payah susah hati, perempuan ramai. Wa in tas'al jariyah tasdukal khabar. Kamu tanya pembantu Aisyah, pasti dia bercakap sesuatu yang benar. Kata Ali, perempuan ni ramai, tak isu susah. Kalau kamu tanya pembantu dia, pasti kamu dapat satu berita. Lalu Rasulullah memanggil pembantu Aisyah bernama Barirah. Pembantu Aisyah. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu lihat sesuatu yang pelik dalam kehidupan Aisyah? Nampak tak benda yang meragukan? Dia tak tengok benda-benda yang meragukan. Lalu kata Barirah, wallazi ba'athaka bilhaq ma ra'aitu minha amran qad aghmasahu 'alayha. Aku tak tengok pun benda pelik, macam biasa je. Jadi artinya Aisyah radhiyallahu ta'ala tak berubah apa-apa, macam biasa rutin dia, tidak menunjukkan apa-apa perangai pelik. Lalu Nabi SAW, bila tempohnya begitu panjang, belum turun wahyu dan manusia terus menyebarkannya. Yang pertama menyebarkannya dengan sungguh-sungguh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka diikuti di kalangan orang Islam yang lemah imannya. Dan setengah ulama menyatakan jumlah mereka ialah 40 orang. Yang menyebarkan berita ni 40 orang. Ini di-viral oleh 40 orang. Bermula daripada munafikin sehingga sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW. Termasuklah adik ipar Rasulullah bernama Hamnah binti Jahash. Itu adik kepada Zainab binti Jahash. Menyebarkan berita palsu. Termasuklah Hassan bin Sabit, penyair Nabi SAW. Dan sebahagian yang terpengaruh dengan berita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang disebut oleh para ulama antara Abdullah bin Ubay, Zaid bin Rifa'ah, Hassan bin Sabit, Mistah bin Usasa, Hamnah binti Jahash, Talha bin Ubaidillah dan juga ramai lagi. Yang kesemua mereka ini mula mempercayainya. Mempercayai bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala buat sesuatu yang tak baik. Ini menunjukkan besarnya pengaruh fitnah. Pengaruh fitnah yang sedikit kalangan manusia yang terselamat bila mendengar fitnah. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala Rasulullah pun berkhutbah. Nabi khutbah, Nabi kumpulkan semua nak selesaikan kemulut ini. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang boleh menyekat kejahatan orang yang menyebarkan keaiban kepada keluargaku? Siapa boleh tolong sekat? Yang Rasulullah maksudkan ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang diterus dengan bersemangat sebarkan berita yang buruk tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah SAW, fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Aku tahu bahawa keluargaku tak akan buat melainkan yang baik-baik. Aku kenal Aisyah. Aku kenal keluargaku. Tetapi dia telah menyebut perkara yang tidak baik tentang keluargaku. Lalu bangun Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad kata,
aku akan menghalangnya ya Rasulullah. Kalau ia daripada keturunan Aus, maka aku penggal kepalanya. Kalau ia daripada keturunan kami Khazraj, maka suruhlah kami buat apa pun, kami buat. Kalau dia daripada Aus, kami penggal kepala. Sebab dia suku Khazraj. Kalau dia daripada puak kami, suruh apa benda kami buat. Lalu Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj pun marah. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus. Sa'ad bin Ubadah juga pemimpin Khazraj. Dia kata apa? Dalam keadaan berbalah, kadzabta, kamu bohong. Demi Allah, kamu takkan bunuh kaum kamu sendiri. Dan kamu takkan bunuh kaum kamu sendiri. Tidak mungkin kamu suka daripada kalangan keluarga kamu dibunuh. Kata Sa'ad bin Ubadah, kamu ni cakap bohong. Bila kamu kata kalau orang Aus, kami bunuh. Kalau keluarga kami, maklumkan, kami buat. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, tak mungkin kamu buat. Sebab kamu sayang keluarga kamu. Tak mungkin kamu menghukumnya. Bangun Usaid bin Hudayr, penyokong kepada Sa'ad bin Mu'az. Kata Usaid, kamu yang bohong. Demi Allah, kalau kami dapati ia keluarga kami, maka kami bunuh dia. Kamu, wahai Sa'ad bin Ubadah, munafik. Pertahankan orang munafik, maka berbalah. Berbalah orang Aus dan orang Khazraj. Pemimpin Aus, pemimpin Khazraj. Berbalah. Lalu Nabi SAW mendiamkan mereka. Hampir mereka nak berperang sesama mereka. Kerana fitnah ni. Bayangkan sahabat Aus, Khazraj bergaduh. Berbalah. Kerana fitnah ini. Dan Nabi SAW mendiamkan mereka. Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku terus menangis hari itu. Terus keluar air mata dan aku tak tidur. Dan kedua ibu bapaku merasa belah kasihan kepadaku. Ketika mana keduanya duduk di sisiku dalam keadaan aku menangis, maka aku meminta izin untuk bersama dengan seorang wanita kalangan Ansar. Aku ada kawan baik, seorang wanita kalangan Ansar. Maka diizinkan perempuan itu untuk menangis bersama aku. Ini perempuan ni simpati dengan dia, menangis sama-sama dia. Dan tiba-tiba Nabi SAW masuk dan memberi salam. Dan tersebar berita indah sebulan, tidak ada wahyu yang diturunkan. Lalu Rasulullah mengucapkan ucapan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du. Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentang kamu. Oh, kamu melakukan begitu begini. Yang dimaksudkan berzina. Kalau sekiranya kamu perempuan yang suci, kamu tak bersalah, Allah Ta'ala akan membersihkan kamu. Tetapi kalau sekiranya kamu bersalah, mohonlah ampun kepada Allah. Bertaubatlah kepadanya. Kerana seorang hamba itu bila mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Bila mana Rasulullah SAW sudah bercakap, maka air mataku makin banyak keluar, katanya. Makin banyak sedih. Lalu aku berkata, wahai ayahku, tolong jawab untukku. Sebab aku ni kecil lagi, katanya. Saya tak reti nak jawab. Orang muda. Wahai ayahku, fakultu li abi ajib anni Rasulullah. Wahai ayahku, tolong jawab bagi pihakku. Lalu Abu Bakar berkata, wallahi ma adri ma aku tak tahu nak cakap. Kata Abu Bakar. Lalu aku berkata kepada ibuku, wahai ibuku, tolong jawab bagi pihakku. Lalu ibuku berkata, aku pun tak tahu nak cakap. Dalam keadaan begitu, lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, aku ni tak hafal banyak Quran, sebab muda lagi. Lalu aku berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laqad alimtu, demi Allah aku mengetahui. Laqad sami'tum bihadzal hadis, kamu telah mendengar berita tidak baik ini. Hatta istaqarra fi anfusikum, sehingga kamu percaya benda itu. Wa sadaqtum bihi, kamu benar-benar percaya dengan fitnah tersebut. Kalau sekiranya aku berkata aku tidak bersalah dan Allah mengetahui aku tidak bersalah, nescaya kamu tak percaya juga. Kata Aisyah, kalau aku kata aku tak salah, kamu tetap tak percaya. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila datang fitnah, dia lebih percaya fitnah. Itu jadi masalah kebanyakan manusia. Dia akan percaya fitnah. Dia tak akan percaya daripada orang yang difitnah. Kata Aisyah, kalau aku kata aku tak salah, dan Allah mengetahui aku tak bersalah, kamu tak percaya. Dan kalau sekiranya aku mengakulah, ya, Allah mengetahui bahawa aku tak buat, kamu pasti percaya benda tu. Artinya kecenderungan manusia lebih ingin percaya. Kalau aku kata yalah aku buat, sedangkan Allah mengetahui aku tak buat, kamu akan kata yalah tu betul lah tu. Demi Allah, kata Aisyah, inni wallahi ma ajidu li walakum, aku tidak ada benda nak dikatakan melainkan kata-kata Nabi Yusuf. Melainkan apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf AS, Yaqub, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, maka sabarlah dengan sabar yang baik.
Allah mengetahui. Allah lah tempat memohon pertolongan dengan fitnah kejahatan yang dibawa. Aku cuma berani boleh cakap macam tu je. Fasabrun jamil. Lalu kata Aisyah, aku pun pergi ke tempat tidurku dan aku meneruskan tangis. Terus menangis. Dan aku berharap Allah Ta'ala membersihkan aku. Walaupun aku mengetahui bahawa aku terlalu kecil untuk dibersihkan oleh Allah SWT. Aku ni orang kecil je. Masih orang tak ada nilai. Kata Aisyah, merasa rendah diri. Aku amat berharap kalaulah Rasulullah dapat bermimpi itu cukup. Nabi bermimpi bahawa aku bersih. Maka demi Allah, kata Aisyah, belum sempat Rasulullah meninggalkan majlis, melainkan wahyu diturunkan. Tengok Nabi dalam keadaan tersebut dan Aisyah menangis, sudah berputus asa untuk membersihkan dirinya, mengharapkan pembersihan dari Allah melalui wahyu atau mimpi. Maka ketika itu Rasulullah terdiam seketika dan berpeluh wajahnya. Maka aku mengetahui ia adalah wahyu yang diturunkan. Walau ketika itu kami berada pada musim sejuk. Maka Nabi berpeluh bagaikan berada pada musim panas. Berpeluh. Kalau kita kata peluh, rejak peluh dia. Lalu Rasulullah tiba-tiba ketawa. Nabi tiba-tiba ketawa. Kalimah pertama yang keluar daripada mulut Nabi SAW, Abshiri ya Aisyah. Gembiralah wa Aisyah. Amma wallahi azza wa jalla faqad barra'aki. Kerana Allah telah membersihkan kamu. Wahyu itu turun. Maka Nabi tiba-tiba tersenyum. Dan Nabi ketawa. Gembiralah Aisyah. Allah telah membersihkan kamu. Lalu ibuku berkata, wahai anakku Aisyah, bangun. Terima kasih pada Rasulullah. Lalu kata Aisyah, demi Allah aku tak akan terima kasih pada dia. Aku akan berterima kasih pada Allah yang menurunkan wahyu ini. Aku akan berterima kasih. Wallahi la aqumu ila. Aku tak akan terima kasih pada Rasulullah. Aku akan berterima kasih pada Allah. Huwallazi anzala bara'ati. Kerana dialah yang membersihkan aku. Dialah yang menyucikan aku. Maka turun ayat ini. Innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang mendatangkan fitnah itu bukan orang lain, orang dalaman. Nak beritahu bahawa kerosakan masyarakat, kerosakan umat Islam, ia adalah daripada dalaman bukan luaran. Supaya kita benar-benar menjaga dalaman kita. Tuan-tuan, kalau ini fitnah luaran, dia tak akan menjejaskan kita dan umat Islam. Dia masalahnya ada orang dalam. Orang dalam yang selalu buat kacau, yang membawa fitnah. Supaya kita berhati-hati dengan fitnah. Dan ayat ini mengajar kepada kita bagaimana menghadapi situasi ini. Bila mana turunnya ayat ini, lalu ketika itu Abu Bakar, dia selalu memberi derma kepada Mistah bin Usasah. Sebab dia anak sepupu dan dia orang miskin. Bila turun bahawa Aisyah bersih, maka Abu Bakar bersumpah tak akan lagi tolong Mistah. Sebab dia antara penyebar fitnah. Sehingga beliau disebab oleh Rasulullah dengan sebatan yang kita bicarakan sebelum ini, iaitu yang disebut sebagai qadhaf dengan 80 sebatan. Hassan bin Sabit juga disebat dengan sebatan qadhaf 80 sebatan. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul tidak disebut. Kenapa? Kerana Allah telah menyediakan kepadanya azab neraka. Adapun orang Islam yang terbabit dan terpengaruh ini dihukum di dunia sebagai kafarah. Sebab mereka ni ahli Badar, ahli perang Badar. Tapi terdedah ataupun terpengaruh juga. Artinya nak cerita fitnah ni kuat pengaruh dia. Kuat. Dan ayat ini akan ajar pada kita macam mana menangani fitnah. Bila mana fitnah tadi menyebut perkara yang buruk terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Khususnya para Nabi dan para isteri Nabi. Yang terkenal dengan kemuliaan dan jaminan Allah SWT. Tiba-tiba turun ayat. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. Dan janganlah orang yang kaya, yang lapang rezeki, bersumpah untuk tidak mau tolong orang. Tidakkah mereka suka untuk mendapat pengampunan Allah? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bila turun ayat ini, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku suka Allah mengampuni dosaku. Maka dia kembali memberi bantuan kepada Mistah bin Usasah. Dan dia mengkafarahkan sumpahnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW bertanya kepada Zainab. Antara isteri Nabi yang paling bagus dalam menangani fitnah ialah Zainab binti Jahash. Nabi tanya pada Zainab, macam mana Zainab? Apa pandanganmu terhadap Aisyah? Kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku tak dengar benda orang cakap. Aku pelihara telingaku, aku pelihara pandanganku.
Aku tak nak terbabit dengan fitnah. Tadi, wallahi ma alimtu illa khairah. Aku tahu Aisyah baik. Aku tak dengar, aku bukan sibuk, aku tak terpengaruh. Lalu kata Aisyah, ini antara isteri Rasul paling baik. Kerana dia lebih warak. Di mana Zainab binti Jahsh dia lebih warak. Menyebabkan warak tadi, dia tak terbabit dalam fitnah tadi. Ibu bercakap pun tak. Maksud terbabit, termasuk orang bercakap. Walaupun dia bercakap cuma tanya, betul ke? Itu juga dia anggap penyebab fitnah. Bukan sekadar yang memang percaya tu. Yang tolong, tak nak dipanggil talaqat, yang tolong seborkan. Walaupun dengan bertanya, betul ke saya dengar macam ni, macam ni. Kerana bila dia cakap macam tu, dia sudah ada benih percaya. Kalau ditanya tu, maknanya dia dah percaya. Kerana itu dalam ayat ini menceritakan, hatta dalam terlibat tolong sebor. Kan kita macam selalu tengok dalam Facebook, betul ke saya nak tanya je, bukan apa, tanya je. Ayat tu sebenarnya dah percaya. Supaya kita tahu, bila berita-berita fitnah, even kita cakap pun tak. Jangan kata kita sebor-sebor kan cakap, tanya. Tanya pun tak nak, tak minat. Sebab itu kata Zainab, aku pelihara telingaku, aku pelihara mataku daripada apa yang berlaku. Aku tak terlibat apa-apa. Dan aku tahu Aisyah tu baik. Ada pun adiknya bernama Hamnah binti Jahsh, maka dia terlibat. Tolong bawa berita. Walau dia ni, kita kira adik ipar Nabi. Dia adalah, kita kata ipar Rasulullah. Adik ipar. Tapi dia diantara terlibat di dalam menyebarkan berita fitnah. Dan Allah Ta'ala tunjukkan. Mereka yang buat fitnah semuanya mendapat hukuman dia. Di kalangan mereka ada yang buta dan lumpuh tangannya. Yang terlibat akhir sekali. Lepas turun ayat, yang terlibat tu semua kena musibah. Ada pun Mistah, buta mata. Manakala Hasan lumpuh kedua tangan. Dan yang lain-lain terkena dengan musibah masing-masing. Yang terlibat dengan fitnah kepada isteri Rasulullah SAW, semua kena musibah-musibah macam-macam. Itu hukuman di dunia. Kalau mereka tidak bertaubat, hukuman akhirat lebih dahsyat. Ini kita katakan sebab nuzul ayat ini, kita belum syarah ayat ini. Sebab dalam ayat ini banyak yang berkait dengan adab-adab. Bagaimana menangani fitnah, bagaimana kalau kita dengar benda buruk-buruk terhadap orang-orang baik, orang beriman, orang soleh, macam mana kita nak cakap? Keluar je satu berita tak baik pada orang beriman, macam mana kita nak cakap? Nak percaya ke? Mula sanksi ke? Cuba cek ke? Atau ada satu perkataan yang Allah ajar dalam ayat ini? Allah ajar kita. Dengar je benda buruk, Allah ajar kita satu perkataan. Supaya kita terselamat daripada perkara-perkara yang tidak menguntungkan kita. Bukan membahayakan agama kita. Bukan membahayakan diri kita. Kerana Allah memberi peringatan, kalau tidak rahmat Allah, siapa pun yang sebab fitnah ni, Allah boleh hukum dia segera. Dan memang kita lihat dalam kehidupan dunia, yang sebab fitnah memang tak selamat pun. Siapa pun yang sebab fitnah, dia tak akan selamat pada akhir kehidupan dia. Dia mungkin okey pada permulaan, tapi tidak pada akhirnya. Sebab itu, kita katakan hukum yang kelima ataupun kisah yang disebut Al-Ifki ini menjadi pengajaran yang besar. Oleh kerana ia satu huraian yang panjang, kita hanya sempat menyebut sebab nuzulnya. Sebab nuzul pun panjang, supaya kita tahu latar belakang cerita daripada ayat ini sebelum kita menghuraikannya dan istifadah mengambil beberapa adab yang diajar oleh Allah kepada orang beriman dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.